kot. Okay. Gambar bila kita nak buat karangan pendek, mulakan pendahuluan. Gambar menunjukkan saling kata kunci, aktiviti, tema, sambutan kemerdekaan di sekolah. Titik. Kemudian masuk isi pertama. Isi pertama kena mulakan penanda wacana. Antaranya. Okey. Antaranya, koma. Apa isi yang pertama ni, yang ni? Dia buat apa ni? Aktiviti apa? Membaca saja. Membaca saja, betul. Ada lagi tak perkataan lain yang awak tulis? Membaca saja, cikgu terima. Ada lagi tak? Memperagakan pakaian beragam. Yang tu boleh. Yang ni cikgu nak yang nombor 1 ni dulu. Nombor 1 dulu kita bincang dulu. Mendeklamasikan saja. Bagus. Okey. Yang pertama membaca sajak, cikgu terima jawapan dia. Mendeklamasi sajak pun cikgu terima jawapan dia. Okey. So, antaranya pertandingan mendeklamasi sajak. Cikgu tambah sikit. Yang bertemakan kemerdekaan ke-66. Ya. Isi pertama. Okey. Ada cikgu nampak karangan yang siapa tulis, awak tahulah siapa yang tulis. Antaranya Ahmad membaca sajak. Bila awak tulis Ahmad dekat depan, itu tak betul. Markah awak akan kurang. Tak perlu tulis nama orang. Untuk karangan pendek, awak tak perlu tulis nama Pak Ahmad, Pak Abu, Ali, Atan. Tak perlu. Terus sahaja kepada aktiviti. Aktiviti pertama apa? Pertandingan. Pertandingan mendeklamasikan sajak. Okey. Terus kepada aktiviti. Tak perlu tulis nama orang. Ada juga tulis nama orang. Cikgu cek. Jadi kat situlah markah awak kurang. Sebab format awak tak berapa betul. Okey. Tak perlu tulis nama orang. Terus kepada aktiviti. Antaranya pertandingan mendeklamasi sajak yang bertemakan kemerdekaan ke-66. Siap. Tak perlu yang panjang. Okey. Yang pertama, pertandingan mendeklamasi sajak. Okey. Masuk isi kedua. Yang kedua ni apa ni? Cikgu tu number lah. Nombor 1, ni nombor 2. Yang kedua ni apa? Dia buat apa tu? Pakai baju apa tu? Pakaian merdeka. Pakai baju merdeka. Okey. Pakai baju merdeka ni kita kata apa? Ada siapa bagi jawapan? Memperagakan pakaian kemerdekaan. Betul ni. Betul. Okay. Memperagakan. Selain itu, pertandingan memperagakan pakaian beragam kemerdekaan. Dan itu aktiviti kedua, memperagakan, boleh? Boleh. Selain itu, aktiviti kedua boleh. Kedua pun boleh. Awak letak benda bercanda pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Pertama, kedua. Cikgu lebih rasa lebih baik awak letak penanda wacana. Sebab ada markah kat situ. Okey. Selain itu, pertandingan memperagakan pakaian beragam kemerdekaan. Titik. Okey. Jangan letak selain itu, Ahmad, Siti dan Mutu sedang memperagakan pakaian kemerdekaan. Isi ada, tetapi awak pergi letak nama orang pula kat depan tu. Salah lah. Okey, maka akan kurang. Mungkin kalau awak buat tak ada nama, awak boleh dapat 8. Tapi kalau awak buat dengan ada namanya, awak boleh dapat 5, 4 macam tu sahaja. Markah. Okey? Okey, yang ketiga. Apa yang ketiga ni? Macam ramai je bawa bendera. Macam tengah berjalan ramai tu apa dia? Barakan. Kita panggil perarakan. Akhir sekali, masuk penanda wacana. Akhir sekali, perarakan sambil mengibarkan jalur gemilang di kawasan padang. Takkanlah kita buat dekat kelas pula kan? Kelas mana muat? Kan? Dekat kelas tak muat lah. Selalunya kita buat dekat mana? Yang kawasan besar.
seperti Padang lah. Kawasan yang besar. Okey. Siap. Siap 3 isi kita. Mana isi kita? Ni isi pertama. Okey. Yang ni isi kedua. Cikgu nak padam sekejap. Kedua. Yang ni isi ketiga. Siap. 1, Saya tulis seterusnya. 2, 3. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Isi awak penanda ucapan tak ada masalah. Masuk je yang mana awak rasa sesuai. Okey. Tapi kena ikut urutan lah. Okey. Siap 3 isi. Masuk kesimpulan pula. Penutup. Penutup kena buat kesimpulan. Kesimpulannya, apa yang kita boleh dah bagi tahu tentang aktiviti ni? Aktiviti ini dapat meningkatkan semangat cinta akan negara. Dah siap. Settle. 50 patah perkataan. Untuk semangat patriotisme. Patriotisme. Betul? Okay. Betul? Tak ada masalah. Okey. Jadi dah siap dah satu karangan pendek. Karangan pendek karangan yang sangat ringkas. Tak perlu panjang-panjang. Okey. Okey. Ini adalah karangan pendek. Jadi cikgu nak awak salin balik jawapan ni. Okey. Cikgu nak awak salin jawapan. Supaya bila awak buat nanti tak ada masalah. Awak tahu bila awak buat 2 kali, awak tulis jawapan 2 kali ni, cikgu harap kali ketiga awak tak buat salah dah lah. Okey. Untuk karangan ni pendek, cikgu nak tengok tak markah kalau yang mana cikgu rasa Amni, Rashida yang dapat 8 kot. Sekejap ya. Cikgu tengok. Okey. Yang mana yang lain cikgu nak awak salin dulu jawapan cikgu ni. Salin jawapan. Supaya nanti kalau soalan lebih kurang keluar macam ni, awak tahu dah macam mana nak buat. Okey. Kalish bahagian ni, cikgu nak tengok kejap. Imran boleh salin jawapan, Ilham boleh salin jawapan Ilham. Okey. Okey. Kalish, awak pada 31 Ogos 2023. Tak perlu tulis pada tu. Itu karangan cerita. Kalau karangan pendek, tak perlu tulis pada. Tulis gambar menunjukkan apa? Baru masuk awak punya isi. Okey. Isi ada seperti membaca sajak kemerdekaan. Okey, betul. Okey. Membuat pertandingan seperti payung berhias. Ada ke dalam tu, Kalish? Tak ada kan? Payung berhias, basikal berhias, kuis talian. Okey, yang satu lagi cikgu nak pesan. Kalau dalam gambar tak ada pun benda tu, awak jangan sebut. Okey, dalam gambar tak ada. Tulis sahaja apa yang ada dalam gambar. Luar gambar, jangan sebut. Okey. Yang tu yang salah sebab awak buat pertandingan seperti tu tak ada dalam gambar. Okey, yang seterusnya mengadakan perarakan. Yang tu betul. Okey. Yang tu awak dapat untuk karangan ni. Ayat awak okey sikit, cuma awak pergi tambah pertandingan yang tak ada. Jadi markah awak 6, cikgu tanda. Okey, untuk Arisa. Dengar masing-masing, cikgu nak tengok, cikgu nak bagi ulasan untuk awak punya bahagian C. Okey, Arisa. Arisa buat karangan panjang tu. Arisa kira tak berapa jumlah patah perkataan? Kira Rafidah. Berapa tu? Lebih 50 tu cikgu rasa, betul tak? Kan? Lebih daripada 50. Okey, karangan pendek bukan macam tu. Karangan pendek macam jawapan kat depan ni je cikgu tulis. Okey, awak karangan, ayat awak memang tersusun elok. Karangan awak buat memang bagus. Tetapi salahnya adalah awak buat melebihi 50 patah perkataan. Kalau yang tu awak nak buat dekat bahagian D, tak ada masalah. Okey, bahagian sini memang karangan ringkas macam ni saja. Tak perlu awak tulis panjang-panjang. Okey, awak buat isi ada mengadakan pertandingan sempena pakaian beragam kemerdekaan. Itu betul. Awak tulis je terus. Okey. Yang kedua awak kata pertandingan sajak. Betul. Okey. Cuma tak perlu letak nama orang, tak perlu letak nama sekolah, tak perlu ulaskan dengan lebih panjang. Okey. Buat ringkas macam ni sahaja. Boleh? Risa dapat 6. Boleh. Okey.
Yang mana cikgu nak awak salin jawapan cikgu ni supaya awak tahu karangan pendek tu macam mana dan awak tak buat kesilapan lagi. Okey, untuk Amni dapat bahagian tu 8 markah. Okey. Amni ikut format cikgu. Tak ada kesalahan ejaan, isi pun betul, awak hurai pun dengan lebih baik. Okay, tak ada masalah. Amni dah okey lah bahagian C, cikgu tengok. Okey, Rashida sana. Ada ke Rashida? Ada. Ada. Okey. Rashida okey. Tapi Rashida salah dekat depan je sikit. Apa tahu? Rashida tulis rajah. Nampak tak rajah? Sebenarnya ini apa? Gambar. Gambar. Kena hati-hati kat situ. Okey. Kalau dia kata rajah, kita tulis rajah. Kalau dia kata gambar, kita tulis gambar. Okey. Selalu dia akan bagi gambar lah kebanyakan dia. Sebab kalau rajah dia macam susah sikit soalan dia. Okey. Rajah. Okey. Bagus. 8 markah cikgu bagi juga. Okey. Format betul. Isi pun betul. Huraian pun betul. Dan tiada kesalahan ejaan. Okey. Bagus. Kemudian. Adam. Adam tadi kat sini tapi cikgu nak ulaskan juga. Sebab cikgu record video. Okey. Untuk Adam. Adam pun sama. Okey. Adam buat macam karangan cerita. Pada bulan kemerdekaan yang lalu, sekolah saya telah mengadakan sambutan kemerdekaan. Tak perlu. Yang tu tak perlu. Okey. Awak terus direct saja gambar menunjukkan apa. Tak perlu. Yang tu karangan bahagian D. Okey. Karangan bahagian D. Okey. Dan ada isi. Aktiviti yang dianjurkan adalah pertandingan mewarna melukis poster. Yang tu tak ada. Yang tak ada dalam gambar jangan disebut-sebutkan. Okey? Karangan pertandingan mewarna poster. Betul lah kalau ikutkan dekat sekolah ada. Tapi dalam gambar tak ada. Bila dalam gambar tak ada, tak perlu untuk awak sebutkan. Okey? Mendekam masa sajak pun boleh. Okey. Dan macam-macam lagi. Boleh tak kita tulis macam-macam lagi? Boleh tak dalam karangan kan? Contoh awak nak bagi contoh banyak. Awak tulis macam-macam lagi. Boleh tak? Tak boleh. Salah kesalahan tata bahasa kat situ. Macam-macam lagi tu apabila kita bercakap. Bolehlah kita bercakap macam-macam lagi. Kalish jangan ngantuk pergi basuh muka Kalish. Kalau kita nak tulis dalam karangan, kita tulis dan lain-lain. Okey? Dan lain-lain. Macam-macam lagi tak boleh salah. Okey? Dan acara kemuncak dia, acara penutup adalah mengadakan pembarisan. Tu betul lah. Okay, cikgu bagi 6 markah. Cuma bezanya awak selalu buat karangan cerita. Okay, untuk Dela tak hantar bahagian C. Dela tak hantar pun bahagian C kat cikgu. Tak ada markah lah kat sini cikgu minta. Cikgu check pun cikgu minta tak ada markah. Okay, awak tak hantar bahagian C ke Dela dekat sini. Okay, cikgu nak awak salin dulu jawapan pada cikgu. Yang mana untuk Amni dengan Rashidah tukar sikit-sikit lah. Awak punya karangan tu okey lah. Arisa, Imran. Imran cikgu tak letak ke? Imran cikgu tak bagi tahu pun Imran. Kalish, Imran boleh salin jawapan pada cikgu sebab karangan awak buat karangan yang tak mengikut format. Okey? Awak buat ringkas sangat Imran. Imran, tandingan awak tulis aktiviti semua dalam satu ayat yang sama untuk karangan bahagian C awak. Okey? Jadi dekat situ karangan awak, okey, karangan yang sangat ringkas sedikit. Cikgu baca balik. Okey. Okey karangan awak, cuma karangan awak agak ringkas sedikit lah. Okey? Jadi kat situ cikgu bagi 6 markah juga, cuma adanya bila awak letak pada hari yang lalu, pada hari persekolahan yang lalu, kalau yang tu memang kurang markah lah. Sebab format dia lain. Format dia kita terus tulis kepada pendahuluan. Okey? Yang mana cikgu nak salin dulu jawapan. Ilham boleh? Arisa? Boleh. Okey. Kalau tak faham tanya cikgu. Okay, cikgu bagi masa 10 minit sampai 48. Kemudian cikgu nak beralih kepada bahagian karangan pula. Cikgu nak ambil.
Buat dulu kejap. Mana kalau tak faham, ada soalan nak tanya cikgu pun boleh. Tanya saja. Mana gambar cikgu? Ha. Bagi 10 minit. Okay, 5 minit lagi. Dia boleh sok. Yang itu itu. Tak keluar tak rasa. Okey, Kak Ganesh dah tadi dah. Tulis jawapan ni. Nanti kalau awak tak tulis jawapan, awak lupa. Akan datang ujian kalau cikgu nak buat pun, cikgu nak uji balik. Boleh tak soalan yang lebih kurang masa yang sama macam ni, awak boleh buat lagi tak? Ui. 4 minit lagi.
Dah, cikgu. Dah, okey. Sekejap, cikgu tunggu yang lain juga. Dah, Okey, cikgu. dah. Dah, Rashidah. Okey, Kalish dah. Lagi. Okey. Ilham dah siap? Cikgu dah siap. Okey. Imran dah? Arisa dah? Dah. Okey, kejap ya. Kita tunggu Kalish sikit lagi. Lepas ni, Saya sekejap dah. Okey. Jadi cikgu nak buat ulasan balik. Ingat semula untuk karangan pendek, tak perlu awak tulis panjang-panjang. Terus sahaja kepada pendahuluan satu ayat. Ayat apa? Gambar menunjukkan. Kalau dia kata rajah, tulis rajah. Okey, kalau gambar, tulis gambar. Gambar apa? Menunjukkan apa? Salin kata kunci dia. Aktiviti kata kunci, tema, sambutan kemerdekaan di sekolah. Antaranya apa isi pertama? Selain itu masuk isi kedua. Tengok gambar. Bila nak tulis isi, jangan tulis isi yang tak ada dalam gambar. Gambar tunjuk pertandingan saja, awak jangan tulis pertandingan pantun. Melukis poster, tak berkaitan, tak ada markah. Jadi sia-sia je kalau awak tulis. Kalau sebenarnya betul, cuma tak ada dalam gambar, tak ada markah lah. Okey, dia kena hati-hati buat karangan bahagian sini. Antaranya pertandingan apa? Merdeka Bahasa Sajak. Selain itu, apa gambar kedua? Memperagakan pakaian, tulis. Yang ketiga apa? Okey, perarakan sambil mengibarkan jalur gemilang di kawasan padang. Cukup. Tulis kesimpulan dia apa. Okey, dan jangan lupa lepas buat tulis berapa patah perkataan. Okey, kalau 50 tu 50. Okey, untuk jumlah patah perkataan dia, walaupun dia kata 50, tapi dia sehingga 55 je cikgu boleh baca. Lepas daripada 55, cikgu dah tak baca dah. Okey? Cikgu memang tak baca. Okey, kita pergi kepada bahagian D. Bahagian D ni, bahagian yang awak semua buat, okey cikgu tengok. Boleh. Boleh tulis dengan baik juga. Cuma ada kesalahan dekat ejaan dengan ayat sikit lah. Okey? Di bahagian D dikata tuliskan sebuah karangan pengalaman kamu bercuti di tempat yang menarik. Okey, ada cikgu tengok dia tulis karangan bercuti dekat kampung. Boleh? Cikgu terima. Ada cikgu tengok dia bercuti dekat banyak tempat juga. Okey, bolehlah cikgu terima. Tapi lebih baik kalau dikata pengalaman bercuti di tempat menarik, awak pilih satu tempat saja. Jangan pilih sampai 2-3 tempat. Sebab satu tempat kalau awak hurai dengan baik, itu adalah karangan yang baik. Okey? Kalau awak pilih 2-3 tempat, karangan awak jadi kecil. Selain itu, saya pergi ke Pulau Langkawi. Saya pergi di tepi Tasik Cerading. Keesokan harinya, saya pergi ke mana pula? Awak tak huraikan dengan baik. Isi dah ada. Cuma huraian isi itu tidak dihuraikan dengan baik apabila awak buat dekat banyak-banyak tempat. Jadi macam mana untuk soalan macam ni? ada cuti sekolah yang lalu juga. Okey. Soalan macam ni adalah awak kena pastikan awak pilih satu tempat sahaja dan hurailah dengan baik. Okey? Ini contoh karangan yang cikgu bagi. Yang ni kena sekang tau. Cikgu lupa buat sengkang dekat sini. Patutnya ada sengkang kat sini. Okey. Okey. Pada cuti sekolah yang lalu. Kan? Sebab dia kata tuliskan sebuah karangan bercuti tempat yang menarik. Mestilah kalau kita bercuti, kalau kita nak cerita ke orang, kita pergi tempat yang kita pernah pergi supaya mudah untuk kita huraikan. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti masa yang kita pergi tu masa yang dah berlalu. Okey? Jadi kita mesti tulis masa pada cuti sekolah yang lalu. Okey? Pada cuti sekolah yang lalu.
Awak boleh cakap juga pada cuti sekolah bulan September yang lalu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian, saya telah pergi ke mana? Beritahu. Okey. Kalau awak cakap awak pergi Langkawi, begitulah saya telah pergi ke Pulau Langkawi, Kedah. Saya telah pergi ataupun saya telah pulang ke kampung Johor. Okey, bagi tahu tempat dulu yang pertama. Okey, bagi tahu tempat pergi mana. Kemudian, kita bagi tahu pula kita pergi dengan siapa. Saya pergi ke sana bersama keluarga saya dengan menaiki kereta. Okey, ini ayat permulaan. Senang je. Awak bagi tahu awak pergi ke mana, awak pergi dengan siapa dan dengan apa awak naik. Kenderaan apa yang awak naik. Okey, kalau awak nak naik bas boleh? Saya pergi ke sana bersama keluarga saya dengan menaiki bas. Dengan menaiki kereta api. Okey, boleh tulis. Tu ayat perenggan pertama. Perenggan pertama ni mudah je. Kita bagi tahu masa, pergi mana, dengan siapa, menaiki apa. Siap. Settle. Okey, boleh? Boleh. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Perenggan pertama. Dia macam, cikgu saya tak faham lah bila-bila lagi. Saya tak senggang sebaris. Tak selang sebaris. Kena pastikan bila nak tulis setiap perenggan selang sebaris. Baru dia nampak kemas. Okey? Kemudian kita masuk kepada perenggan kedua. Perenggan kedua kita. Perenggan kedua yang mana kita sampai dekat tempat yang kita pergi tu. Okey? Sampai di tempat kita pergi tu. Ketika sampai di Legoland ataupun ketika tiba di Legoland, contoh cikgu tulis tentang Legoland. Okay. Keadaan di situ riuh rendah dan banyak orang sedang berbaris untuk membeli tiket di kaunter. Contoh. Okey, awak sampai ketika tiba di kampung, nenek menyambut kepulangan kami. Contoh boleh? Okey. Kemudian cikgu tulis apa? Kami bergambar untuk kenang-kenangan di pintu masuk Legoland. Dah. Okey. Awak tak perlu buat banyak-banyak ayat tau. Satu perenggan cukup sekadar 2 atau 3 ayat saja. Sebab karangan kita sampai 80 saja. Jadi tak perlu banyak. Okey. Ingat karangan ini karangan panjang yang mana karangan sampai 80 patah perkataan. Okey. Karangan panjang. Okey. Kemudian kita masuk pula. Yang kedua, kita buat apa? Okey, kami memulakan aktiviti dengan pergi ke Legoland Water Park. Saya bersama adik bermain air di kolam. Selama 3 jam. Tak titik ni. Okey, selama 3 jam. Selepas itu, kami makan tengah hari di sebuah restoran yang terdapat di Legoland. Okey, awak boleh, cikgu nampak ayat awak okey, tapi awak buat ringkas. Saya pergi makan tengah hari. Saya bermain dengan adik. Saya pergi ke situ. Okey? Isi, betul isi. Tapi awak tak jelaskan. Bagi tahu. Okey, selepas itu kami pergi makan di tengah hari bersama dengan keluarga di mana. Okey, jelaskan ayat. Okey, kemudian kami ke Lego Mindstorm. Kami belajar tentang robotik. Saya dan adik saya berjaya membuat robot menggunakan bahan. Nampak cikgu kembangkan ayat ni. Yang ni. Kalau awak pergi ke mana-mana, awak kembangkan sikit. Saya pergi ke pasar tani di kampung saya. Saya membeli kuih-kuih tradisional seperti kuih bakar, kuih bengkang. Okey. Kuih-kuih tersebut sangat sedap. Betul? Awak kembangkan sikit. Awak jangan saya pergi ke pasar tani. Saya beli kuih, baju, permainan. Saya pulang ke rumah. Agak-agak awak okey tak ayat macam tu? Ayat betul. Tapi cara awak kembangkan ayat tu sangat-sangat terhad. Jadi markah awak jatuh sikit. Kalau awak boleh kembangkan macam ni bagi baguslah. Awak ambil satu isi je. Tak perlu susah payah. Kalau awak pergi kat situ. Awak kata awak pergi ke Pulau Langkawi. Awak naik naik kapal. Okay. Kemudian kami pergi menaiki kapal. Pemandangan di atas kapal sangat cantik. Kami dapat melihat lautan, gunung ganang dan juga helang-helang yang berada di persekitaran pulau tersebut. Siap?
Tak perlu berpanjang pun. Tak perlu awak buat. Kami pergi ke Pulau Langkawi. Kami membeli coklat. Kami pergi pantai. Kami pergi tu. Awak buat yang macam tu ringkas sangat. Isi awak tak ada kembang. Awak pilih satu. Pergi Pulau Langkawi, awak beli coklat. Awak katalah kami pergi ke pusat membeli belah gula-gula, iaitu Haji Talha contoh. Di sana terdapat pelbagai jenis gula-gula yang ada. Jangan ada coklat ya, coklat bahasa Inggeris. Okey? Terdapat pelbagai manisan yang ada. Saya membeli gula-gula seperti Cadbury. Yang tu boleh nama khas. Seperti Cadbury, Ferrero Rocher. Okey? Kinder Bueno. Contoh. Boleh lah. Okey, boleh. Lepas ni cikgu nak awak buat ayat macam tu. Ambil satu isi, hurai dengan lebih lanjut. Cikgu tak nak. Awak ambil isi je. Awak tak buat huraian pun. Kebanyakan macam tu. Cikgu baca karangan. Okay. Apabila menjelang maghrib, kami mendaftar masuk ke Hotel Legoland. Nampak? Isi dia mendaftar masuk. Dia check in lah. Yang kita duk kata check in tu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia mendaftar masuk. Ada juga cikgu tengok sebab awak dah biasa perkataan tu awak sebut. Bila dalam karangan pun awak akan gunakan perkataan check in, check out. Itu bahasa Inggeris tu. Salah lah. Ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu mendaftar masuk ke Hotel Legoland. Jadi cikgu terang apa yang ada kat Hotel Legoland tu. Hotel Legoland amat besar, luas dan cantik. Selepas mandi kami terus tidur kerana kepenatan. Okey. Keesokan harinya kami bertolak penutup. Keesokan harinya kami bertolak ke rumah. Okey. Kita beritahu kami bertolak ke rumah. Kemudian apa perasaan kita? Kami berasa sedih kerana terpaksa meninggalkan Legoland. Kami rasa gembira kerana dapat pulang ke kampung. Kami berasa sangat seronok kerana dapat melakukan pelbagai aktiviti. Saya perasaan sangat sedih kerana meninggalkan kampung. Boleh? Sedih, gembira, bagi tahu lah sikit perasaan. Boleh sedih, boleh gembira pun, boleh, tak ada masalah. Okey, boleh? Jelas tak? Okey, untuk karangan nanti awak tengok dekat cikgu dah masukkan karangan awak. Cikgu dah tanda, awak tengok dekat bahagian mana cikgu gariskan itu adalah kesalahan ejaan ataupun ayat lah. Okey, jadi untuk karangan ni, bila awak nak buat, pastikan awak ambil satu isi, awak buat huraian tu dengan jelas. Okey, kalau pergi ke pasar raya. Saya dan keluarga pergi ke pasar raya untuk membeli barang. Saya membeli balik kampung. Saya membeli apa? Bagi tahu. Okey, terangkan dengan lebih jelas sikit. Itu untuk bahagian karangan. Okey, jelas tak? Boleh tak? Ada masalah tak antara cikgu? Okey. Perlu ke cikgu terangkan lagi? Okey. Tengok balik markah. Kebanyakan cikgu bagi 10 ke atas juga kot sebab ayat awak okey. Cuma pengembangan isi tu kurang. Okey, ayat awak okey, cikgu tengok. Adalah kesalahan ejaan tu. Yang mana tengok betul-betul. Sebab cikgu kata bila dah buat tu baca. Kemudian baca semula, tengok ejaan. Masih ada lagi yang mana buat kesalahan ejaan tu. Okey. Ini bahagian D. Bahagian D ni bahagian yang bebas, awak nak buat karangan apa pun. Kalau karangan bercuti, pastikan tulis percutian. Okay? Kenalah berkaitan, janganlah buat karangan tak berkaitan, maka telur ayam lah cikgu bagi. Okay? Okay, cikgu nak pergi kepada bahagian pemahaman pula. Kita nak bincang bahagian pemahaman. Okay, kita rehat sekejap 2 minit, 10, baru kita mula balik, boleh? Nak pergi tandas, nak ambil air, yang mana mengantuk, pergi basuh muka dulu. Okay? Pukul 10 kita sambung bahagian A pula. Pukul 10 sambung bahagian A. Sekejap. Okey, markah bahagian D cikgu bagi tahu Untuk Dela 6 sebab karangan terlalu ringkas macam cikgu cakap. Okey, saya menceritakan pengalaman saya di Johor. Banyak tempat menarik. Contohnya tempat saya pergi Taman Tema Air Legoland. Itu saja pengalaman saya. Tak boleh lah. Awak tuliskan tu je. Okey, memang kuranglah markah.
Sebab tu cikgu kata kita tulis contoh awak pergi ke pulau. Okey, saya pergi ke pulau seperti Pulau Kapas. Contoh, di Pulau Kapas pemandangannya sangat cantik. Saya dapat melihat hidupan-hidupan laut secara dengan kedua-dua belah mata saya. Okey, kalau awak pergi aktiviti snorkeling, awak bagi tahulah. Dela 6. Adam karangan bagus juga. Cikgu tengok. Adam 12. Adam cerita karangan dengan sangat bagus, dengan sangat teliti. Cumanya ada kesalahan ejaan, ada juga kesalahan mana huruf kecil, huruf besar. Tu pun ada lagi kesalahan. Kita tulis huruf besar untuk kata nama khas. Kata nama khas bagi nama orang, Amni, huruf besar. Nama haiwan, sang harimau. Nama tempat, Petronas, Petrosign. Okey? Itu semua huruf besar. Tapi awak tulis huruf kecil, Adam. Imran. Imran dapat 9. Sama. Imran pergi ke mall. Mall tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya pusat beli belah. Okey? Karangan awak pun ringkas. Saya pergi ke mall. Okey, kami tidur di hutan. Tapi taklah seringkas Dela. Tapi okey juga cikgu terima. Cuma jaga-jaga dengan ejaan dan juga ayat awak. 9. Ayat awak tak berapa kembang sangat ni. Imran, awak ada isi tapi awak tak buat huraian dengan baik. Okay, untuk Rashidah, cikgu bagi 12 juga. Karangan yang baik. Okey. Diterangkan lagi. Awak pergi awak jelaskan satu isi, kemudian awak buat huraian dengan baguslah. Rashidah. Okay, Amni. Amni pun 12 cikgu bagi. Sama. Okey. Amni pun jelaskan dengan baik. Cuma dekat sini awak tulis atuk. A-T-U-K. Atuk. Atuk tu selalu kita kata bahasa yang kita bagi tahu atuk. Atuk, opah, opah. Tetapi ejaan datuk macam mana Amni? Ejaan datuk yang sebenarnya. D-A-T-U. Ejaan sebenar D-A-T-U-K. Datuk. Tapi awak eja atuk. Atuk itu kita punya bahasa. Ejaan yang betul datuk. Jadi jaga-jaga dengan ejaan. Tapi betul awak punya isi bagus. Cikgu bagi 12. Untuk Arisa. Arisa cikgu bagi 11. Okey. Karangan awak pun dengan bagus. Cuma ada beberapa kesalahan ayat dan juga ejaan lah. Okey. Untuk isi awak boleh huraikan dengan lebih baik. Untuk Arisa. Cikgu suka juga isi awak. Okey, bagus. Dan juga Kalish. Kalish cikgu bagi 8. Sebab apa? Isi awak pun tak dikembangkan. Awak pergi ke Selangor. Awak menginap di hotel bernama ICT. Awak pergi beli cenderamata untuk kenangan. Berenang. Okey, cerita sikit. Awak pergi ke ICT tu, apa yang awak ada dekat ICT? Saya bersama keluarga pergi ke ICT Selangor. Di ICT terdapat pelbagai lampu-lampu yang menarik perhatian orang ramai. Okey, saya sangat kagum dan sangat gembira apabila melihat pelbagai jenis lampu yang sangat cantik. Saya pun mengambil gambar bersama keluarga. Itu bolehlah. Kedua, awak pergi mana pula selepas itu saya pulang ke hotel untuk tidur dan juga berehat. Keesokan harinya saya pergi mana pula? Okey. Awak isi awak tak kembangkan. Okey. Jom. Pukul 10.03 minit dah. Okey, cikgu nak bincang soalan bahagian A. Bahagian A, 10 markah. Kita tengok berapa yang dapat markah. Okey, untuk jawapan bahagian A. Okey. Nombor 1 kita mulakan dengan Kalish. Wajah. Wajah Wilbert menjadi pucat apabila disoal siasat oleh pihak polis berhubung kes kecurian di sebuah pasaraya. Okey. Ini soalan kata hubung. Okey. Wajah Gilbert menjadi pucat apabila. Okey. Kalau sambil ni adalah kita buat dua benda sekaligus. Okey. Sambil. Kita buat dua benda sekaligus. Cikgu sambil mengajar. Cikgu mengajar sambil minum air. Cikgu mengajar sambil menaik.
Cikgu mengajar sambil melihat semua murid-murid. Dua benda sekaligus. Kalau semenjak benda tu dah berlaku. Okey. Peristiwa itu berlaku semenjak 2020. Contoh, peristiwa COVID-19 berlaku semenjak 2020 sehingga 2022. Contoh. Semenjak tu bila berlaku tempoh masa. Okey. Kalau bahawa ni dia menunjukkan suatu kenyataan. Dia bersalah bahawa. Okey. Bahawa ni lebih kurang macam kerana, untuk dan supaya penggunaan dia. Okey. Jadi untuk satu ni jawapan dia adalah B. Boleh ambil pen merah awak beri tanda kertas awak. Sekarang awak tahulah berapa jawapan dia. Okey. Nombor 1 B. Bahawa. Apabila. Nombor 2 Amni. Amni. Amni ada tak? Imran lah. Ada pun. Ya. Awak. Nombor 2. Ya. Peserta seni mempertahankan diri itu mengancam-ancam lawannya sebelum melepaskan tendangan yang betul-betul. Okey. Mengacah-acah. Okey. Kalau kita tengok, yang ni awak kena tahulah. Kalau kita tengok orang yang sedang bermain silat ataupun taekwondo semua, dia tak terus pukul. Salah. Dia tak terus-terus pukul. Jadi kalau memukul-mukul tu salah. Sebelum dia nak pukul, dia akan mengacah-acah macam tu. Okay. Dia akan mengacah-acah dulu. Baru dia terus pukul. Okey. Dia tidak memukul terus, tetapi dia akan acah-acah dulu sikit. Baru dia terus pukul. Okey. Itu B. Okey. Yang ketiga, walaupun Imran. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu melibas-libas ni macam mana? Libas-libas ni yang pedang. Libas. Okey, yang tu mungkin sukan yang ada libatkan pedang tu boleh lah. Okey, menghayun-hayun tu macam hayun buayai. Menghayun-hayun. Tu kita panggil menghayun-hayun. Okey. Nombor 3. Walaupun Imran. Walaupun telah diberi belas pemulihan, Aiman itu masih tidak dapat membaca. Otak cair. Tak cair. Otak, ya ke? Otak Biru. Otak biru lain. Otak beku. Otak beku. Otak biru tak ada kaitan. Tak ada kaitan kat sini. Otak cair dengan otak geliga ada perumpamaan. Sama. Otak cair dengan geliga ni menunjukkan orang yang pandai. Okey. Jadi jawapan nombor 1 D ke? Nombor 1 D. B. Apabila. Okey. Otak beku ini menunjukkan orang yang tidak pandai, susah nak terima sesuatu pelajaran. Okey. Otak beku. Maksudnya otak dia tak boleh berfungsi. Beku. Tidak dapat membaca. Maksudnya dia tak boleh baca lagi. Otak beku. Otak cair, otak geliga menunjukkan orang yang cerdik pandai. Okey. Okey. Nombor 4. Rashidah. Nombor 4. Rashidah. Nombor 4 Rashidah. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris yang betul. Dengan betul. Jawapan saya A. Pengalaman yang lalu dijadikan sebagai pengajaran, kata nenek kepada cucunya. Betul, bagus. Jawapan ayat yang betul adalah A. Okey. Perkataan yang digaris semua perkataan lalu. Okey, awak tengok lalu. Jadi kita nak pilih ayat mana yang menggunakan perkataan lalu dengan betul. Okey. B, C dan D salah. Okey, A, pengalaman yang lalu. Betul lah. Maksudnya pengalaman yang lepas, lalu. Okey, pengalaman yang lalu jadikan sebagai pengajaran. Maksudnya pengalaman yang lepas. Betul perkataan lalu dia. Bentayan pergi memancing lalu membawa sebatang joran. Kenapa salah? Sepatutnya apa? Patutnya apa? Bentayan pergi memancing
lalu membawa sebatang joran. Kenapa salah ayat ni? Siapa tahu? Sebab Ilham nak cuba pun boleh. Ilham. Okay. Sepatutnya apa? Apa perkataan yang selalu kita guna? Sam apa? Sambal. Bin. Sambil. Ilham bagus. Okay. Sambil. Okay. Bertayan pergi memancing sambil membawa sebatang joran. Okay. Maksudnya dia pergi mancing lalu dia bawa, dia bawa juga sebatang joran. Itu maksudnya. Okay. Sambil, bukan lalu. Okay. Lalu ni perkataan yang menunjukkan masa lepas, satu lalu. Okay. Lalu ni adalah perkataan yang menunjukkan kita buat sesuatu benda sekaligus. Okay. Kalau ni kita memancing, kita bawa joran dulu baru kita memancing. Dia bukan benda sekaligus. Okay. Lalu ni adalah perkataan yang mana situasi menunjukkan sekaligus kita buat. Okay. C. Ahli keluarga Encik Lim lalu bercakap dalam bahasa Inggeris. Sepatutnya apa? Selalu. Selalu. Bukan lalu. Selalu. Okay. Selalu. Bukan lalu sahaja. Dia tak ada perkataan se. Kalau dia kata ahli keluarga Encik Lim selalu bercakap selalu bahasa Inggeris, betul. Okay. D. Lori itu memberi lalu kepada berapa buah kenderaan, betul ke? Laluan. Bagus Ilham. Sepatutnya laluan. Bagus Ilham. Okey. Laluan. Okey. Laluan. Awak tulis kat kertas ujian awak. Ikutlah cikgu bagi ayat soalan lebih kurang sama nanti. Okey. Cikgu ubah. Pilih ayat yang betul bagi selalu pula. Jadi dah lalu, selalu pula. Okey. Laluan. Laluan tu macam kita bagi jalan. Okey. Bukan lalu sahaja. Okey, itu adalah perkataan. Okey, jawapan 4 nombor dia A. Okey, sekarang kita nak pilih ayat sama maksud pula. Okey, dia bagi ayat nombor 5. Okey. Ilham cuba tak Ilham? Nombor 5. Boleh cuba tak apa Ilham? Betul salah tak ada masalah. Ilham first time tak apa, boleh je, tak ada masalah. Ilham baca dulu. Kemudian Ilham rasa apa jawapan ni, Ilham beritahu kat cikgu. Nombor 5. Okey, boleh Ilham? Okey. Betul. Jawapan dia adalah B. Okey, nombor 5 B. Okey, Farid mengambil keputusan untuk berhenti kerja kerana gaji yang diterima tu tak berpatutan. Itu ayat yang dia bagi. Okey. Ayat pertama, Farid mendapat keputusan gaji. Bukan mendapat. Mendapat ni salah. Dia mengambil. Ambil keputusan tu dia buat. Kalau dia dapat, maksudnya orang bagi dekat dia keputusan tu. Jadi salah lah. Dalam ayat ini, dia yang buat keputusan. Okay, jadi salah perkataan mendapat. Okey, kita tengok C. Setelah diberhentikan kerja, Farid mengambil keputusan untuk tidak menerima sebarang gaji. Setelah diberhentikan kerja, salah lah. Okey, setelah dia tak diberhentikan kerja. Dia nak berhenti. Okey, diberhentikan kerja bermaksudnya contoh, awak kerja, awak buat salah, cikgu berhentikan awak. Itu contoh diberhentikan. Kalau nak berhenti, awak buat keputusan untuk awak berhenti sendiri. Okey, itu beza. Okey, Farid menegaskan dia tidak akan menerima gaji. Kerana sudah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Salah. Dia bukan tak terima gaji. Dia nak berhenti sebab gaji yang diterima tak berpatutan. Jadi jawapannya B. Oleh sebab gaji tidak berpatutan. Gaji tu tak berpatutan. Maka Farid mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Okey, jawapan yang tepat B. Okey, siapa dapat soalan 1 sampai 5? 5 per 5. Siapa ada? 4 per 5. Ada? Ada. Ami, tahniah.
Rashidah, Talish berapa? Imran, Arisa berapa? 5. 5, bagus. Okey. Ada tak 3/5? Ada 3/5. Siapa? 3/5. Tak ada. 2/5. Ada. Dapat 2 je. Nombor 1 apa? Tak nampak tadi. Nombor 1 B. Arisa. B. Nombor 1 B. Nombor 2 B. Nombor 3 A. Nombor 4 A. Nombor 5 B. Okey. Dapat 5/5 bagus. Kita tengok soalan pemahaman pula. Okey. Soalan pemahaman ni macam biasa cikgu letak. Bila dah dapat soalan, baca betul-betul dulu. Bila dah baca, baca soalan pula. Okey, soalan minta jawapan yang mana awak gariskan dalam petikan. Jangan tak garis. Okey, kita mulakan soalan nombor 6. Arisa. Nombor 6. Kan? Arisa, sukan bendang. Sukan bendang diadakan dari Ha? Jawapan? bendang. Oh, Dari? dari 7 pagi hingga 6 petang. Dari 7 pagi hingga 6 petang. Tapi Alisa salah ke soalan tu? Tak. Okey. Okay. 7 pagi sehingga 6 petang. Okay, C jawapannya. Okay, kat mana Alisa nampak 7 pagi sehingga 6 petang? Kat perenggan 2. Perenggan 2. Okey, jadi sebab tu, bila nak buat soalan pemahaman, kalau awak rasa, okey cikgu, saya yakin jawapan dia C. Tunjuk kat cikgu, kat mana jawapan C? 7 pagi sehingga 6 petang. Okey? Ni. Jawapan nombor 1. Jadi karangan petikan ni, pemahaman petikan ni karangan soalan yang mudah. Yang mana jawapannya ada dalam petikan. Awak kena cari saja dalam petikan. Dan bila awak nak cari jawapan tu, awak gariskan. Supaya awak yakin itu jawapannya. Nombor 6. Okey? Nombor 6. Okay, nombor 7. Kita pergi semula kepada Kalish. Sukan bendang tersebut telah diadakan kali pertama. Kali pertama. Kenapa Kalish kata kali pertama? Saya tulis jumpa kat mana jawapan? Dekat atas tu. Dekat atas. Kat mana? Sukan bendang tersebut diadakan selama sehari. Bukan. Mana? Dekat diadakan buat julung-julung kalinya di kampung. Okey, diadakan buat julung-julung kalinya. Julung-julung bermaksud pertama kali. First time. Okey? Walaupun dia kata kat sini tak ada perkataan julung-julung kan. Kita kan tahulah julung-julung itu bermaksud pertama kali. Okey? Pertama kali. Okey, nombor 8. Amni, berapa lamakah program sukan bendang itu diadakan? Sehari. Sehari. Kat mana nampak sehari? Nampak kat mana? Tunjuk kat cikgu. Ni soalan jawapan nombor 7. Kat sini. Okey. Nombor 8. Okey, bagus. Okey. Sukan bendang tersebut diadakan selama sehari. Jadi jawapannya adalah seharilah. Okey, sehari jawapannya. Okey. Cikgu tandakan sebab awak punya tu awak pakai anotik. Anotik dia bergerak. Cikgu tanda pakai ni.
Okey. Nombor 9, Ilham. Mengapakah pengunjung berasa gembira sepanjang program tersebut? Kenapa dia berasa gembira? Kenapa dia berasa gembira? Ilham. Pengunjung berpeluang merasai makanan tradisi. Oh, pengunjung berpeluang merasai makan tradisi. Ilham nampak dekat mana? Ada? Ilham print ke? Print tak? Kertas soalan cikgu. Ke tak? Tak ada nak print-print kosong. Oh, tak apa Ilham, tak apa. Yang agak Ilham nampak kat mana? Jawapan yang Ilham kata, pengunjung berpeluang merasai makanan tradisi. Ada tak dia tulis? Okay. Ilham tengok perenggan ketiga kat sini. Ada jawapan dia kat situ tau. Okey. Menggembalikan. Hai, mak cikgu ni dah masak cabai. Pedih macam tu cikgu. Mengembalikan nostalgia zaman kanak-kanak. Jadi jawapan dia kat situ agak-agak Ilham. Apa dia? C lagi ke? Ilham rasa jawapan dia C lagi ke? D. D. Okey. Mereka dapat merasai semula pengalaman ketika kecil. Okey. Mengembalikan nostalgia bermaksud pengalaman. Pengalaman kita ataupun kita panggil sebagai kita punya memori. Nostalgia. Okey. Setiap daripada kita ada memori je lah. Memori masa kecil, masa besar. So kita panggil pengalaman. Okey. Okey, nombor 10. Nombor 10 ni saja jawapan yang dalam petikan. Rangkai kata menggembalikan nostalgia bermaksud apa? Bermaksud? Siapa tahu? Mengingati kenangan lama. Mengingati kenangan. Menggembalikan. Okey, bila rangkai kata ni, kalau kita nak ubah dia, ada berapa? Ada satu, ada dua. Kan? Satu, kedua. Jadi kita kena tukar satu lah. Menggembalikan maksudnya mengingati. Nostalgia adalah kenangan. Jadi jawapannya adalah okay. Ada yang dapat 5/5 tak? Tak ada. Tak dapat 5/5. Okay, untuk soalan ni, Kalish awak dah dapat 5/5 Kalish. Soalan ni. Kalish dapat 7 markah untuk bahagian A. Okay. Arisa dapat 6 markah untuk bahagian A. Amni dapat 7 markah. Okay. Rashidah dapat 9 markah per 10. Bagus. Tahniah Rashidah. Satu salah kat mana ni Rashidah? Oh, soalan last sekali. Okey. Kemudian Imran. Imran dapat 6 markah. Adam 5 markah. Dela 6 markah. Okay, rata-rata bagus. Awak semua boleh dapat 5 ke atas tu bagus lah kiranya. Okay. Cuma nanti berhati-hati kalau soalan pemahaman ni pastikan dapat betul semua. Sebab jawapan dia senang dan mudah. Okay. Kita pergi kepada bahagian kertas jawapan. Ni objektif pula. Bahagian B. Okay. Bahagian B, bahagian pemahaman, petikan tapi dalam bentuk soalan struktur macam ni. Yang tadi senang lah. Awak bulat je ABC. Sekarang awak kena tulis. Cari jawapan dan tulis. Okey. Pemahaman. Mak cikgu Zat. Dia rebus cabai. Tak boleh tutup pintu tu.
Sorry okey. Okey. Sambung balik pemahaman petikan. Ini adalah berkaitan dengan kebaikan amalan rumah terbuka. Okey. Rumah terbuka tu tahu tak? Siapa pernah pergi rumah terbuka? Ada? Mestilah pernah kan? Masa hari raya ke? Rumah terbuka ni rumah yang selalu kita pergi makan-makan sewaktu ada perayaan. Okey, contoh kalau perayaan kita, perayaan Hari Raya Aidilfitri lah. Okey, kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang raya Tahun Baru Cina, dia panggil kita, mai makan rumah dia tapi dia akan hidangkan makanan yang halal. Itu yang kedua. Ataupun kawan kita yang ada India, dia akan hidangkan juga makanan yang halal-halal lah. Okey, itu kita kata amalan rumah terbuka. Okey, jadi bilakah amalan rumah terbuka kebiasaannya diadakan? Dia jawab masa ni. Ha, Amalan rumah terbuka kebiasaannya diadakan diadakan? diadakan setiap perayaan utama seperti Hari Raya Aidilfitri. Okey. Itu pun cikgu terima. Tapi jawapan yang paling tepat, okey, sepatutnya awak kena ambil habis. Amalan rumah terbuka, sekejap Amalan rumah terbuka ni sudah menjadi kemestian bagi setiap perayaan utama seperti apa? Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Kena masukkan ketiga-tiga ni. Lain kali kena ambil habiskan ayat. Cikgu tak nak Hari Raya Aidilfitri saja. Okey? Kena habiskan ayat Hari Raya apa? Aidilfitri. Sebab rumah terbuka bukan saja Hari Raya Aidilfitri. Tahun Baru Cina pun ada. Dan Deepavali pun ada juga. Okey? Itu contoh. Boleh? Okey, seterusnya. Okey. Cikgu nak draw. Okey, seterusnya. Okey, nombor 1. Apakah kebaikan amalan rumah terbuka ni? Apa kebaikan dia? Seronok-seronok dapat makan banyak. Seorang satu bagi kat cikgu. Berdasarkan petikan ni. Apa amalan dia? Apa kebaikan? Untuk memupuk semangat apa dulu? Semangat apa? Memupuk semangat kecintaan dan kegiranan. Mana awak nampak? Yang mana cakap kat cikgu tu gariskan siap-siap. Yang pertama, amalan rumah terbuka ni dapat memupuk semangat kekitaan dan kejiranan. Semangat kekitaan dan kejiranan. Yang pertama, semangat kekitaan ni apa? Maksudnya bila rumah terbuka, contoh jiran kita sebelah Cina, kita rumah Melayu, sebelah India. Jadi kita dapat sama-sama, sama-sama duduk bersama-sama, dapat bersembang, dapat memupuk semangat kejiranan kita. Ataupun mungkin rumah kita sebelah Melayu, sebelah Melayu pun tak ada masalah. Okey, kita boleh juga untuk kita mengeratkan hubungan dapat memupuk semangat kejiranan. Kekitaan dan kejiranan. Betul? Boleh? Okey, yang kedua, apa lagi? Kebaikan. Yang lain pula, Amni je, Imran, Rashidah, Arisa, Ilham nak cuba boleh. Alish. Semangat perpaduan antara kaum. Semangat perpaduan antara kaum. Yang mana satu? Jadi saya kat cikgu jap. Memupuk semangat perpaduan antara kaum. Okey? Memupuk semangat perpaduan antara kaum. Menghormati ke? Menghormati, betul? Menghormati. Amalan rumah terbuka dapat mendidik sikap saling menghormati terhadap kaum lain. Maksudnya
bila kita belajar tentang budaya ataupun kaum lain, kita akan menghormatilah. Kita tak bolehlah tiba-tiba nampak budaya orang Cina, orang India berbeza, kita macam, apa tu? Apa tu? Kita pertikaikan. Tak boleh. Yang itulah yang menyebabkan kita bergaduh. Bila kita bergaduh, negara tidak akan aman. Okey, kita tak nak macam tu. Jadi bila kita nampak budaya orang India macam tu, orang Cina macam ni, kita cuba menghormati. Okey, kita anggap itu budaya mereka. Budaya kita, budaya kita. Budaya mereka, budaya mereka. Kita jangan nak mempertikaikan, jangan nak menghina. Okey, tapi kita hormat masing-masing punya budaya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, menghormati terhadap amalan kaum lain. Yang ketiga, ada satu lagi kat situ. Apa dia? Itu lagi. Siapa nampak? Siapa tulis? Satu lagi, Arisa. Imran. Ilham ke nak cuba boleh? Kalish. Apa dia? Memupuk semangat apa? Okey, bagus Ilham. Kita dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum. Okey. Memupuk semangat perpaduan antara kaum. Okey. Contohnya apa? Kalau rumah tangga Cina, kaum Melayu dapat mengetahui budaya makan, hiasan, hati budi masyarakat Cina. Itu kita kata memupuk semangat perpaduan antara kaum. Bila kita sama-sama duduk sama-sama, okey, jadi kita belajar antara satu sama lain dan perpaduan kita tu akan tercapai lah. Perpaduan ni sangat penting. Perpaduan ni maksud semua orang dapat hidup bersatu padu dalam keadaan aman dan damai. Tak ada masalah. Okay? Itu kita kata perpaduan. Okay. Okay, kita pergi soalan terakhir dah. Ramai dah yang macam tak ada sabar dah mengantuk dah tu kan. Masih ada kelas lagi tak? Ke tak ada dah? Ada. Yang sampai 10. ada. Okey, yang ada tu kena betul-betul rehat kejap lagi kejap. Okey. Okey, soalan kedua berkaitan dengan kejohanan merentas desa. Dia bagi dalam bentuk rajah, okey, jadual. Soalan dia akan bagi dua bentuk. Satu soalan dalam karangan macam ni. Satu lagi dia akan bagi dalam bentuk rajah. Dia tak kejam, dia tak bagi dua-dua rajah. Dua-dua karangan. Sebab bila dia buat bagi dua-dua karangan, dia akan makan masa yang lama awak nak jawab. Sebab awak nak baca dulu kan? Tak. Dia bagi satu karangan, satu dalam bentuk rajah ataupun jadual ataupun bentuk gambar. Okay? Okey, soalan dia pertama, sekiranya Azmi mempunyai sebarang kemusykilan. Kemusykilan ni apa? Macam Kemusykilan ni macam apa? Kemusykilan ni kemusykilan yang selalu kita macam betul ke? Betul ke? Betul ke? Kemusykilan masuk apa? Kalau ada pertanyaan yang mana pertanyaan yang kita rasa maklumat tu kita tak tahu betul ke tak? Bila kita nak tahu sesuatu maklumat itu betul atau tidak, kita ada pertanyaan, itu termasuk kemusykilan. Okey, benda yang kita nak tahu tentang kejohanan merentas desa. Sekolah Kebangsaan Taman Melawati, dia boleh menghubungi siapa? Encik Hassan Setiausaha Sukan. Ya, bagus. Kat sini je jawapan dia. Kat bawah ni je susah. Encik Hassan Setiausaha Sukan. Ni je. Okay. Nak hubungi siapa? Encik Hassan lah. Iaitu Setiausaha Sukan. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Ni soalan ni tak ada dalam petikan. Okay. Apakah ciri-ciri pakaian sukan yang lengkap dan selamat? Ciri-ciri pakaian sukan yang lengkap dan juga selamat. Ciri-ciri pakaian sukan yang selamat ialah pakaian sukan yang tidak longgar, pakaian yang sesuai untuk bersukan dengan dengan apa? Okey. Jawapan untuk ciri-ciri pakaian sukan yang selamat, yang pertama kita boleh kata pakaian yang menutup
Menutup tubuh badan kita lah. Sebab contoh kalau awak pakai seluar pendek waktu berlari, andai kata awak berlari-lari tiba terjatuh, Menutup jadi aurat. menutup menutup badan. Untuk aurat boleh lah. Okey. Bila contoh awak pakai seluar pendek, awak lari-lari tiba-tiba jatuh. Jadi awak akan luka dengan lebih parah. Sebab tak ada baju yang cover tubuh badan awak tu. Jadi sebab tu kita pakai pakaian, contoh pakaian yang tertutup. Sekurang-kurangnya bila kita berlakon yang apa-apa, kita still ada baju. Mungkin baju saja yang akan terkoyak, kulit kita masih okey. Tetapi kalau kita tak tutup, mungkin kulit kita terus terkoyak. Okey? Kita panggil yang pertama, memakai baju dan seluar. Baju, seluar dan baju, seluar dan kasut yang bertutup. Okey, penting juga kasut ni pun. Sebab apa? Kasut sangat penting. Ada tak kita suka pakai slipper? Boleh tak? Oh, jangan, bahaya. Andai kata awak berlari-lari pakai slipper tu, tiba-tiba awak terjatuh, kaki awak tu tak tutup, mungkin kaki tu akan patah. Ibu jari patah ke, kuku terkeluar ke, tu bahaya. Okey, kalau pakai kasut bertutup sekurang-kurangnya dapat elakkan berlaku. Yang pertama, memakai baju, sukan dan kasut yang tertutup. Okey, dan baju dan seluar Ketat. mengikut saiz. Saiz yang betul. Dia kena tak boleh longgar. Dia tak boleh longgar, tak boleh terlampau ketat. Dia kena ikut saiz lah. Okey. Cikgu. Ha, Dia kena ikut tandas. boleh. Sikit lagi nak habis dah tadi. Okey, pergi dulu. Okey, memakai baju dan seluar yang betul saiznya. Okey, ni yang penting. Okey, seterusnya, pada pendapat kamu, apakah objektif? Kenapa kita nak buat kejohanan merentas desa ni? Sebab apa? Untuk membina kecerdasan fizikal dan mental melalui Betul. sukan bagi membentuk individu yang cerdas. Betul. Okey. Yang pertama kita kata boleh, awak tulis ayat penuh tau. Objektif pelaksanaan kejohanan merentas desa oleh sekolah kebangsaan Taman Melawati ialah nak membina kecerdasan fizikal dan mental murid yang pertama. Yang kedua adalah untuk mewujudkan, selain itu, sukan ni dia dapat mewujudkan perpaduan antara murid. Mewujudkan perpaduan antara murid. Dah siap. Pertama, kita nak membina kecerdasan fizikal dan mental bila kita bersukan. Yang kedua, kita nak mewujudkan perpaduan antara murid. Boleh? Jelas? Ni soalan yang mana awak perlu fikir sendiri. Soalan 2, 3 awak perlu fikir sendiri. Berapa nak bagi? Kalau 3 markah, awak boleh bagi 2 atau 3 isi lah. 1 markah, 1 isi. Boleh bagi 2 atau 3 isi untuk 3 markah. Boleh? Jelas tak? Cikgu nak, kita dah habis dah sampai sini. Cikgu nak share pula markah masing-masing. Supaya awak nampak markah awak tu. Sekejap cikgu share dulu. Nampak? Belum lagi? Untuk nombor, tak ada nama pula kalau tengok macam ni awak tengok kat sini tepi ni. Kalish 60, Daniela 40, Bella, Arisa 54, Amni 66, Imran 54, Rashidah 76 dan Adam 66. Jadi bagus juga ada peningkatan daripada ujian pertama awak 50, 40 je. Sekarang semua dah boleh angka 6 pula. InsyaAllah akan datang semua jadi 70, 80 pula. Kita mulakan sikit-sikit dulu pelan-pelan. Tapi cikgu tengok ada peningkatan bagus daripada ujian pertama untuk Kalish, untuk Arisa pun cikgu tengok ada peningkatan juga.
Okey, dan juga untuk Imran, Amni pun meningkat banyak. Okey. Jadi yang lain tu Rashidah teruskan kecemerlangan ni, okey. Dan yang mana ada kesilapan dan tolong jangan, kita dah belajar daripada kesilapan kita tu, jangan ulang balik. Okey. Okey. Jadi kita nak akhiri kelas kita sampai sini saja dulu. Ada soalan tak nak cikgu?